Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ka anta alimul ahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah untuk slot yang kedua ini, saya Hafizul Faiz di dalam slot Refleksi Al-Quran Tadabbur Center akan berkongsikan tentang bagaimanakah kita mahu menanggapi Al-Quran sebagai sebuah karya agung yang sangat ajaib, yang sangat besar khazanahnya kepada kita. Saya nak pergi kepada beberapa ayat, tapi saya rasa suka berkongsi Al-Quran sebagai sebuah karya yang umum, yang bekerja untuk mengasosiasikan di antara fikiran dan perasaan, dan bagaimanakah Al-Quran dalam keajaibannya kita nak deal dengan Al-Quran, bagaimanakah kita nak berkomunikasi dengan Al-Quran, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang sebenarnya secara umum sahaja, tetapi barangkali kerana kekurangan untuk kita merhati, kerana tidak mampuan untuk kita melihat Al-Quran, menggembur Al-Quran, menyebabkan mengangkat makna yang Al-Quran cuba nak sampaikan. Okey, ada beberapa perkara yang menarik yang saya nak isikan. Apabila orang datang kepada saya dan juga kepada beberapa orang, saya ambil idea ni dan saya suka untuk bawa idea ni, ketengahkan idea ni daripada Ramadan. Ketika orang datang kepada beliau untuk bertanyakan tentang apakah karya pertama yang harus dibaca oleh orang yang baru saja masuk Islam, yang baru saja mengenali Islam, yang baru sahaja berjinak-jinak dengan Islam, semalam masuk Islam, mengucap apakah karya paling awal yang perlu dibaca, ataupun orang itu nak baca sesuatu karya Islam walaupun dia bukan Islam, apakah karya awal yang perlu dibaca? Kita umum mengetahui, kalau kita tanya ramai orang akan cakap bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran merupakan sebuah karya yang paling besar dalam agama Islam. Tetapi kita dapati bahawa itu adalah satu kurang realistik, kerana Al-Quran bukanlah sebuah karya yang boleh dibaca oleh semua orang dan boleh difahami oleh semua orang. Secara intelektualnya Al-Quran tak berjaya memberikan apa yang diinginkan oleh mereka. Untuk tahu tentang Islam, untuk tahu tentang agama Islam, intelektualnya Al-Quran tak memberikan apa yang mereka inginkan. Cuma mungkin Al-Quran, kalaulah memang hebatnya Al-Quran, dia mampu memberikan apa yang spiritual inginkan, apa yang spiritual perlukan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana membaca biografi, membaca sejarah lebih merupakan satu permulaan yang baik, kerana di situ kita akan melihat sesuatu daripada akarnya, sejarahnya dan sebagainya. Sebab itu sejarah adalah pintu kepada segala wacana yang akan datang selepas itu. Okey, itu satu. Sebab Al-Quran dia memerlukan satu komitmen intelektual yang besar. Kita tengok Al-Quran, ada satu perkara yang besar di dalam Al-Quran. Dia satu karya yang kita dapati dia sentiasa berkomunikasi dengan cara yang pelbagai. Okay. Sebagai contoh, saya cuba untuk memahami Al-Quran secara intelektual, diskurs Al-Quran itu kita memerlukan satu komitmen yang besar. Sebab itu tafsir ditulis dengan sangat beratus tafsir ditulis hanya untuk memahami satu teks, yang satu-satu teks di dalam agama Islam yang menerangkan apa itu Islam selain daripada hadis. Tetapi untuk Al-Quran beratus teks tafsir ditulis untuk mentafsirkan apakah itu ayat Al-Quran. Kemudian kita dapati bahawa Al-Quran cuba berbicara dalam pelbagai segmen dan juga angle. Dia tak kita contohnya ada Muhammad Ali Khan sendiri pun mengkritik, tidak setuju untuk menterjemah perkataan surah kepada chapter. Sebab dia kata chapter adalah bab, kan? Kita pun faham chapter adalah bab. Tapi untuk menterjemahkan chapter surah kepada bab salah, kerana bab ataupun chapter kita namakan ia chapter,
kerana ia merupakan rumusan ataupun satu perkataan yang menggambarkan seluruh cerita di dalam bab tersebut. Tetapi surah, nama surah dalam Al-Quran tidak semestinya menggambarkan keseluruhan cerita dalam surah tersebut. Pemilihan nama-nama surah tersebut ada dia punya segmentasi yang tersendiri, ada dia punya makna yang tersendiri. Al-Baqarah tidak, kerana seluruh surah Al-Baqarah bercerita tentang Al-Baqarah. Ada banyak lembu di dalam surah Al-Baqarah misalnya. Yusuf mungkin ya, kerana Yusuf bercerita tentang seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi bagaimanakah kita nak faham perkataan makna Ar-Rahman, contoh Al-Mulk misalnya, maka surah bukanlah chapter. Surah hanyalah satu pembahagian, tetapi merupakan segmentasi yang penting juga. Jadi kita tengok di situ, dia tersusun, tetapi dalam masa yang sama dia rumit, dia ada kompleksiti, kerumitan. Dan kita tengok Al-Quran juga menawarkan kepada kita bukan hanya sekadar kompleksiti, tetapi dia ada hierarchy of complexity, dia ada layers of complexity. Maksudnya kita pergi kepada satu kompleksiti, satu perkara, kita akan pergi lagi satu bahagian yang lain dalam kompleksiti tersebut. Itu banyak konsep. Okay, saya nak kongsikan sebagai contoh maksud Iqra pada awalnya merupakan satu ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Banyak soalan kita boleh kemukakan untuk memastikan relevannya ayat ini. Kita kena tanya beberapa soalan yang besar. Pertama, kenapa ayat ini diturunkan terdahulu melebihi ayat ataupun melebihi surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling lengkap turun, tetapi ayat pertama yang turun adalah surah Al-Fatihah, ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perkataan Iqra datang dalam bentuk yang sangat besar. Maknanya Iqra, apakah beza di antara Iqra dengan tilawah, qiraah dengan tilawah? Kenapa Allah tak gunakan perkataan tilawah? Utlu ataupun kita tilawatul Quran, itu beza dia dengan qiraatul Quran. Rupanya Iqra yang dimaksudkan adalah satu proses pembacaan, bukan pembacaan secara literal semata-mata, membuka buku helaian dan juga lembaran itu kita membaca perkataan huruf demi huruf. Kerana Nabi pun Nabi qari'in, Nabi cakap aku ni bukan orang yang membaca, itu literalnya. Tetapi Iqra yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah satu proses pengamatan yang memerlukan kepada pembacaan yang dalam, yang perlu digerakkan oleh dua perkara. Pertama, minda, fikiran, dan yang kedua adalah perasaan. Dia association, gabungan di antara fikiran dan perasaan, gabungan di antara intellectual dan juga spirituality. Sebab itu untuk memahami Al-Quran kita memerlukan dua fakulti. Yang pertama, fakulti minda, faculty of mind, which is kita nak faham Al-Quran, kita nak bawa maksud-maksud yang dibicarakan dan yang diwacanakan di dalam Al-Quran. Sebab tu Al-Quran adalah teks. Di bawahnya kita tengok konteks, dan kita tengok pretext, dan kita tengok macam mana kita nak define and then understand the text. Yang kedua adalah kita memahami Al-Quran melalui faculty of heart. Kita memahami Al-Quran melalui hati. Kerana sesungguhnya Al-Quran tak hanya membicarakan tentang apa yang kita fikir, tapi Al-Quran juga membicarakan tentang apa yang kita rasa. Macam manakah kita faham sebuah cerita misalnya? Saya tengok. Okey. Sebagai contoh, kita faham sebuah cerita yang sama datang kepada kita, cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, bagaimana Nabi Yusuf didengki oleh abang-abangnya, saudaranya, kemudian mereka berpakat untuk pedayakan Nabi Yusuf. Kemudian Allah ceritakan bagaimana Nabi Yusuf dibuang di dalam telaga dan sebagainya. Cerita yang sama diceritakan berulang kali, tetapi bagaimanakah kita menanggapi sesuatu cerita? Hari ini kita tidak ada masalah. Jadi kita pun bila kita dengar orang cerita pasal Nabi Yusuf, kita kata betul, cerita ni menarik, cerita ni ada dalam Al-Quran, memang hebat cerita ini. Tetapi apabila satu masa kita ditimpa oleh musibah yang besar, kita dibuang oleh keluarga kita, kemudian kita dibuang oleh kawan-kawan kita, kita seolah-olah dicaci dan dihina dan dibuang oleh masyarakat kita, kita menjadi insan yang terbuang. Sesungguhnya sangat dalam keterbuangan kita. Pada waktu itu tiba-tiba ada seorang datang dan membicarakan cerita yang sama yang kita dengar beberapa hari lepas, cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Katanya Nabi Yusuf pernah terbuang banyak kali dalam hidupnya.
Nabi Yusuf pernah terbuang di dalam telaga menjadi orang yang tidak mempunyai sesiapa. Nabi Yusuf pernah terbuang di dalam penjara menjadi orang yang paling hina di kalangan masyarakat manusia. Pada waktu itu kita memahami juga cerita Yusuf, cerita yang sama, tetapi kita mendekati dan juga memahami perasaan itu dengan yang berbeza. Cerita yang sama, tapi ia meninggalkan kesan rasa yang berbeza. Bagaimanakah kita bingkaikan benda ini dalam Al-Quran? Kita tengok, untuk kita faham satu-satu, untuk rasa itu berbeza, dia datang bersama dengan package untuk membina bingkai kepada sebuah cerita. Cerita datang biasa, cerita yang sama, tapi macam mana cerita ini dilihat, dia ada bingkai dia, ada framework dia, dan framework ini difahami oleh kita dengan membawa package-package yang tertentu. Bersama dengan pemahaman tersebut, kita bawa pengalaman hidup kita, perasaan kita semalam dan hari ini, pengalaman hidup orang lain yang pernah datang dalam kepala kita, ketakutan, segala emosi, segala pemahaman kita, segala bacaan kita dikumpulkan, digemburkan bersama menjadi satu bingkai untuk kita faham sebuah cerita datang kembali. Sebab itu Al-Quran tidak pernah menjadi luput, dan Al-Quran tidak pernah menjadi bosan, kerana setiap hari Al-Quran membicarakan tentang diri Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimanakah Al-Quran menceritakan cerita yang sama, tapi ia mengetuk perasaan yang berbeza. Itu satu. Kemudian kita tengok lagi, banyak benda Al-Quran dia menarik kat sini. Sebagai contoh, repetition di dalam Al-Quran, pengulangan di dalam Al-Quran. Okay. Macam mana kita nak faham pengulangan di dalam Al-Quran? Okay. Kalau kita cakap kepada orang, contohnya saya cakap kepada anak buah saya, pergi tutup pintu, kan? Kita cakap pergi tutup pintu. Jadi dia kata, sekali kita cakap, kita tengok dia tak buat, pergi tutup pintu. Kita ulang kali kedua, dia kata dia tak buat juga. Kita ulang kali ketiga, pergi tutup pintu. Dia akan balas apa? Aku tahulah, dia kata. I know, saya tahu macam mana cara nak tutup pintu. Sebab nak tutup pintu, dia tak memerlukan kepada perasaan sangat. Faham, okey, dia punya arahan adalah tutup pintu, so pergi tutup pintu. Alright. So kita jadi sangat bosan dan sangat annoyed kalau orang ulang arahan yang sama, seolah-olah macam kita tak faham, sebab kita sudah faham dekat sini. Alright. So itu mudah. Tetapi apabila orang cakap kepada kita, you know what, dia datang kepada kita dan dia cakap satu perkara yang sangat besar, I love you. Seorang lelaki datang kepada seorang perempuan, ataupun seorang perempuan datang kepada seorang lelaki, dia cakap I love you. Dia cakap I love you, kita, orang yang mendengar, dia akan minta supaya dia ulang balik perkataan I love you. It's not easy to say that, and then suddenly you say that to me, right? So please say it again, I love you. Kita tak faham dekat sini dah, kita faham I love you, kita dah faham, okay, I love you, mindly settle, kan? Intellectual dah settle. Tapi dekat perasaan kita memerlukan pengulangan, sebab kita nak validation, kita nak pengesahan kepada apa yang dicakapkan. So lagi banyak kali engkau cakap I love you, lagi hati ini rasa yakin. So pengulangan di sisi perasaan sangat diperlukan, walaupun ia tidak diperlukan di sisi akal. Sebab itu kalau kita masih lagi tak faham pengulangan di dalam Al-Quran, maksudnya kita tak get it through our heart. Kita tak dapatkan ia melalui hati kita. Kita cuma faham secara apa yang kita nak faham, dan kadang-kadang ia sangat simplistik, kadang-kadang ia sangat surface sahaja. So itu contoh repetition di dalam Al-Quran. Saya nak bawa lagi satu perkara yang besar di dalam Al-Quran. Okay, Al-Quran dia bawa, sebab apa Al-Quran sangat mementingkan perkara-perkara ini. Al-Quran ni, kita tengok ayat surah Al-Fatihah memberikan tasawur tentang agama Islam, tasawur tentang Islam. Al-Fatihah adalah satu surah yang sangat besar. Nak faham agama Islam, nak faham Tuhan, nak faham bagaimana agama Islam bekerja, bagaimana din di sisi Allah ini bekerja, maka fahamlah surah Al-Fatihah. Selepas surah Al-Fatihah, kita tengok susunan dalam Al-Quran. Datang selepas surah Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, ayat pertama surah Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, walaupun ada ulama cuba, ada mufassir cuba untuk menterjemahkan perkataan-perkataan tersebut. Alif maksud apa, Lam maksud apa, Mim maksud apa dan sebagainya, tetapi jumhur ulama tidak lebih bersetuju untuk meninggalkan makna perkataan ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab persoalannya sebab apa? Sebab Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, gabungan-gabungan perkataan-perkataan huruf-huruf ini adalah satu gabungan
yang datang membawa makna bukan pada akal tapi pada perasaan. Dia adalah kecantikan Al-Quran. Dia bagi keindahan seni Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ayat pertama surah Al-Baqarah, selepas daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sudah datang mengetuk perasaan, tidak lagi mengetuk intelektual. Itu besar. Maksudnya kenapa tak datang selepas surah Al-Fatihah satu surah yang boleh membicarakan tentang fiqh? Kenapa datang selepas surah Al-Fatihah ataupun susunannya dengan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi? Kenapa datang selepas surah Al-Fatihah adalah satu surah yang dimulakan dengan ayat yang sangat tidak difahami oleh akal, tetapi hanya boleh difahami sekiranya mereka memahami apakah itu kesenian ataupun poetry ataupun sastra. Kerana Alif Lam Mim dia tidak dibicarakan dalam kerangka intelektual. Dia dibicarakan dalam kerangka perasaan, emotional, spiritual. Sebab itu untuk memahami Al-Quran kita kena faham seni. Sebab orang yang memahami seni, orang yang faham the layers of complexity, lapisan-lapisan kerumitan, dan complexity is beauty. Bagaimanakah kita memahami kecantikan dalam kerumitan itu. Dan kita tengok lagi dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kenapa hal-hal yang gaib sangat penting dibawa terdahulu di dalam surah Al-Baqarah sejurus selepas surah Al-Fatihah? Kenapa hal-hal yang gaib atau beriman kepada perkara yang gaib merupakan perkara yang paling didahulukan? Sebab Al-Quran dia tak berbicara tentang form, tentang apa yang kita nampak. Al-Quran dia sangat membicara tentang perkara yang tak nampak tetapi ada essence, the unseen di situ. Perkara yang kita tak nampak, ada essence, ada substance yang mana kita tak nampak, dan ini adalah roots kepada agama Islam. Allah tak nampak, tetapi untuk mengatakan Allah tiada itu mustahil. So tidak nampak satu perkara belum tentu untuk menafikan bahawa ketidakwujudan satu perkara. Al-Quran dan agama kita sangat mementingkan perkara ini. Al-Quran nak bawa orang kepada satu perkara, jangan define dunia dengan perkara yang kita nampak. Jangan nampak kehidupan dengan perkara yang kita nampak. Sebab banyak perkara yang kita tak nampak dan kita percaya kepada perkara tersebut. Takdir pada masa depan kita tak nampak. Sebagai contoh, Al-Quran nak bawa ini. Sebab tu Al-Quran sangat konsisten untuk bawa perkara-perkara ini. Okey, itu contoh yang lain. Alright, saya nak bawa lagi satu keajaiban ataupun macam mana kita nak faham Al-Quran sebagai asosiasi minda dan juga perasaan, fikiran dan juga perasaan. Al-Quran address satu perkara yang jarang diaddress oleh mana-mana karya ataupun mana-mana kitab yang kita katakan agung. Al-Quran lebih agung, Al-Quran itu benar, iaitu satu masalah yang besar. Dia panggil buta hati. Innaka la ta'mal absar walakin ta'mal allazi walakinnal qulub allazi fi sudur. Okey, yang buta bukanlah mata pandangan, tetapi yang buta adalah hati yang duduk di dalam dada mereka. La yafqahuna biha, mereka ada perasaan. Innahum qulubi ya la yaqiluna biha, ataupun mereka ada perasaan, mereka ada fikiran, mereka ada hati, tetapi mereka tidak memahami dengannya. La yafqahuna biha, mereka tidak memahami. Fiqh di dalam literal kita boleh faham maksudnya fiqh, tetapi fiqh sebenarnya maksudnya deep understanding of something, memahami sesuatu perkara dengan dalam. So Al-Quran address satu masalah yang sangat besar. Hati tidak dapat nak absorb benda-benda yang dalam. Bila hati tak dapat nak faham benda-benda yang dalam, akal tak akan bekerja. So Al-Quran tak kata akal tak boleh faham, sebab Al-Quran banyak perkara yang akal kata logik tak boleh faham. Sebab Al-Quran kata itu bukan masalah dia. There is so many things yang logik tak boleh faham tapi perasaan boleh terima, hati boleh terima. So Al-Quran nak highlight satu masalah yang paling besar kepada orang, kepada Muslim adalah kamu ada masalah hati yang tidak bekerja. Hati yang tidak bekerja adalah hati yang tidak memerhati pada satu perkara. Berdoalah supaya kita tidak menjadi orang yang mempunyai hati yang tidak memerhati. Sebagai contoh, orang tanya, apakah ujian yang paling besar dalam hidup kamu? Ada orang jawab, tak ada lah, alhamdulillah lah, Allah bagi kebahagiaan. Dia tidak sedar satu perkara yang besar. Ujian yang besar adalah tidak merasa diuji. Ujian yang besar adalah tidak merasa diuji. Itu contoh yang lain.
So Al-Quran, bagaimana Al-Quran secara umumnya, tadi saya dah cakap tentang asosiasi, repetition, pengulangan di dalam Al-Quran. Bagaimanakah poetry memberikan satu kefahaman kepada Al-Quran. Saya nak sentuh lagi banyak tentang poetry ataupun tentang kesenian itu sendiri. Di antara perkara yang sangat kurang pada hari ini, ataupun apa yang zaman moden bawa kepada kita pada hari ini, adalah kurangnya apresiasi dan kurangnya nilai kepada seni. Apakah itu seni? Seni ini adalah satu perkara yang menjadi asas kepada peradaban seluruh dunia. Tidak ada peradaban yang tidak dibina tanpa seni. Tidak ada Homer, tidak ada Aristotle tanpa Homer. Kan? Tidak ada Aristotle tanpa Homer. Sebagai contoh, tidak ada peradaban kalau tidak ada seni. Seni ini adalah satu perkara yang sangat besar, anugerah Allah kepada manusia. Seni merupakan asas kepada pembicaraan kompleksiti yang lain. Pembicaraan yang berkaitan dengan rumit yang lain. Seni adalah pintunya. Kurangnya menghargai seni adalah kurang menghargai perkara-perkara yang dalam. So manusia akan menjadi sangat luar, menjadi manusia yang sangat luar. Apakah maksud menjadi manusia yang sangat luar? Maksudnya menjadi manusia yang tidak ada keupayaan untuk memahami keindahan kepada perkara yang tidak diberi makna oleh fikiran. Dia tak faham makna. Dia tak nampak satu perkara itu dengan hati dia. Sebab itu orang kata konsistennya Hamzah Yusuf bila dia bercakap tentang keperluan orang muda, keperluan ulama pada hari ini atau pendakwah pada hari ini, Hamzah Yusuf membicarakan perkara yang sangat besar. Dia kata hari ini kita tengok orang sudah tidak ada lagi kemampuan untuk duduk di satu tempat, cuba merenung masa, cuba merenung alam semesta, cuba merenung langit, cuba merenung keadaan ataupun cuba memahami momen tanpa memegang handset. Dia kata orang dah tak ada kemampuan itu. Kita terlalu diperlukan oleh teknologi, alat-alat dan sebagainya. So dia kata lack of this thing, dia kata kekurangan untuk buat perkara ini adalah kekurangan menghargai seni. Because dia kata sebab dia antara perkara yang besar di dalam gagasan Al-Quran adalah kesenian. Gagal memahami seni, artinya kamu gagal memahami Al-Quran. The first you need to do, perkara yang paling penting untuk dibuat untuk pergi kepada Al-Quran, sebab Al-Quran ni memerlukan komitmen intelektual yang besar, adalah memahami seni. Because poetry is telling something. Because poetry is the door for everything. So memahami seni, faham seni, appreciate seni. Jangan kata orang poyo bila orang tu cuba nak berpuisi. Jangan kata orang tu poyo bila dia cuba nak memahami hujan. Jangan kata orang tu membosankan bila dia duduk di tepi jalan dan melihat keadaan, melihat langit, melihat pelbagai perkara tanpa ada handset di tepinya. Keupayaan merenungi, keupayaan memerhati, keupayaan untuk duduk diam dan berfikir kepada beberapa perkara yang jelas nampaknya, bukan yang hanya sekadar digital sahaja. Sebab digital ataupun apa yang kita nampak di handset adalah the very illusion of reality. Dia sebenarnya adalah satu ilusi kepada reality. Dia bukanlah reality sebenarnya. Tapi orang yang memahami reality adalah orang yang sebenarnya sangat memahami seni. Dia kata Hamzah Yusuf dia bagi talk dekat Singapura. Dia kata ketika dia bagi talk kepada orang, semua orang terlalu tak boleh walaupun 10 minit tak pegang handphone. Dia kata kita dah tak boleh dah nak duduk diam dan dengar je. Dia cuba fikir kan, without holding a phone or something. Dia kata dah tak ada dah kemampuan itu pada hari ini. So ada orang tanya Hamzah Yusuf, so kan, what can you advise for the young teenagers today? Dia kata apakah yang kamu boleh memberikan nasihat kepada orang-orang muda pada hari ini? He said that get off your phone. So, dia kata tinggalkan handphone kamu dan mulalah membaca, mulalah memahami perkara-perkara yang penting ini. So asosiasi di antara fikiran dan perasaan merupakan kunci kepada pemahaman kepada Al-Quran. Al-Quran tak boleh faham hanya menggunakan satu alat, iaitu fikiran. Al-Quran tak boleh faham hanya dengan satu fikiran. Al-Quran boleh difahami apabila kita berjaya menggabungkan fikiran dan juga perasaan. Bacalah Al-Quran kita, hati kita lara. InsyaAllah Al-Quran akan membicarakan sesuatu. Okay. Kita tengok Al-Quran, dia tak bawa kita berbicara. Al-Quran is a personal dialogue. Dia adalah satu
Dia, walaupun dia teks yang sama, tetapi dia ada dialog yang berbeza kepada semua orang. Orang hari ini dia baca surah Taubah, tapi orang lain pun baca surah Taubah. Tapi bila kita baca, seseorang yang baca surah Taubah, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dia ada personal dialog dekat situ. Dan walaupun ayatnya sama, tetapi dia mengetuk perasaan yang berbeza. Kita tengok macam mana Al-Quran berbicara tentang jiwa seseorang secara spesifik dan secara individu. Dan orang lain membaca surah Taubah juga, tetapi dia membawa perasaan yang lain. Seorang ibu bila dia membaca surah Maryam, dia akan membawa satu perasaan Maryam sebagai seorang ibu. Seorang perempuan bila dia membaca surah Maryam, dia akan membawa Maryam sebagai seorang yang sangat memerlukan kepada bimbingan. Dia perlukan bimbingan daripada Maryam. So kita nampak bahawa Al-Quran adalah satu karya yang dia ada function dia. Function dia adalah dia satu teks yang sama, tapi dia datang dengan corak yang berbeza. You tell about something, if you open this thing, you open one verse, for example, kamu buka satu ayat, orang lain pun buka pada ayat yang sama. The way you reflect this thing, this ayat is different. Orang ini akan reflect dengan cara lain, orang ini akan reflect dengan cara lain. Sebab dia sangat landing, dia sangat approach kepada perasaan orang. Sebab itu Al-Quran dia tak boleh dibaca dengan satu intellectual arrogance, panggil apa, kesombongan intelektual. Dia tak boleh dibaca dengan itu. Maksudnya kalau orang tu buka Al-Quran dengan gagahnya, dengan arrogantnya, dia profesor besar, dia adalah orang yang sangat hebat misalnya, dia banyak baca buku, dia buka Al-Quran dengan niat untuk mengkritik Al-Quran ataupun dengan niat untuk mencari di manakah kelonggaran ataupun kelopakan di dalam Al-Quran, dia tak akan dapat apa yang orang lain akan dapat. Sebab itu kadang-kadang nak terangkan kepada orang susah kan? Because Al-Quran, before you go into the Al-Quran, sebab tu bila kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita rasa kita gagap walaupun kita baca lancar sebelum ini. Sebab Al-Quran dia nak didik untuk, if you want to come to me, you need to settle your intellectual arrogance. Kamu kena settlekan kamu punya masalah intellectual arrogance. Kamu kena datang dengan intellectual humility. Kamu kena datang dengan sifat kehambaan intellectual. Itu penting di dalam Al-Quran. So semoga slot kedua ini yang bertajuk asosiasi akad, fikiran dan perasaan di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran berbicara dengan dua angle yang berbeza. Saya bagi banyak contoh. Saya cuba nak cakap secara umum tentang Al-Quran. Selepas ini kita akan pergi kepada ayat-ayat yang terpilih untuk membicarakan tentang Al-Quran. Terima kasih kepada yang menonton. Kita jumpa untuk slot seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.